Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berjumpa kita kembali dalam PDPC kita yang seterusnya. Okey, untuk kali ini kita telah beralih kepada Koku 2, kompetensi unik yang kedua lah. Kalau yang sebelum ni, yang pertama untuk penyediaan tapak tanaman, dan kali ini yang kedua, Koku 2 adalah penyediaan semaian tanaman. Okey, dengan work activity yang pertama adalah sedia tapak semaian. Okey, sebelum kita menyediakan ataupun menyediakan kawasan semaian, kita perlulah menilai ataupun bagaimana hendak mencari tapak semaian ataupun buat pemilihan untuk tapak untuk dijadikan tempat semaian tanaman. Okey, faktor-faktor pemilihan tapak ini adalah antara faktor-faktor yang perlu kita tengok, kita lihat adakah kawasan itu sesuai ataupun tidak untuk dijadikan sebagai tapak semaian. Okey, faktor yang pertama, kawasan tanah tapak semaian hendaklah mempunyai topografi sama ada rata ke landai. Maknanya kawasan itu kawasan tanah yang rata ataupun landai, ataupun tanah tu berbukit ataupun berlubang-lubang. Tengok, kalau tanah yang rata, landai, lagi baiklah, lagi senang untuk kita melakukan proses tapak semaian. Okey, yang kedua, kawasan tapak semaian hendaklah bebas daripada kemungkinan dilanda banjir ataupun keadaan air bertakung. Ini adalah untuk mengelakkan anak benih kita nanti mati lemas. Okey, faktor seterusnya ialah tapak semaian hendaklah mempunyai sumber bekalan air tetap dan tidak tercemar untuk kegunaan penyiraman anak benih. Tak guna kita mempunyai tapak yang cantik, tempat yang baik, tetapi tiada bekalan air, kerana pokok ataupun anak benih yang kita nak semai itu mesti disiram dengan air untuk hidup. Okey, seterusnya keluasan tapak semaian yang disediakan hendaklah mencukupi, iaitu pada bila-bila masa boleh menampung keadaan maksimum anak benih dengan saiz, ketebalan dan jarak susunan mengikut umur anak benih. Okey, ini adalah perkiraan awal yang mesti kita ambil tahu, ambil berat, ambil cakna sekiranya kita hendak membina ataupun menyediakan kawasan semaian. Sebab anak pokok kita, benih kita mungkin pada sesuatu masa lambat sikit untuk dialih. Bila lambat sikit, pokok itu membesar dan boleh menjadi saiz yang lebih besar daripada biasa dan memerlukan penjarakan sebelum dipindahkan ke kawasan tanaman. Okey, seterusnya, jenis alat pengukur dan penanda. Ini adalah contoh alatan yang biasalah, yang biasa kita guna untuk mengukur dan menanda. Kalau tiada bahan-bahan ni, pelajar-pelajar boleh menggunakan apa-apa bahan yang dikira sesuai
digunakan untuk mengukur dan menanda untuk kawasan tapak semaian tadi. Di sini kita ada pita ukur. Kalau tak ada pita ukur yang macam ni, pita ukur yang macam lain pun tak apa, asalkan boleh mengukur, digunakan untuk mengukur di sini fungsinya mengukur batas dan jarak lah, jarak. Tak kisah jarak ke batas, mengukur batas ataupun kawasan. Tak kisahlah, janji dia boleh mengukur. Okey, kemudian yang ni adalah kayu pancang. Kayu pancang ni biasalah sebagai asas pembinaan batas ataupun kawasan. Okey, kemudian tali. Tali tidak semestinya rupa tali macam ni. Tali ni banyak jenis, tali rafia ada, tali nylon ada. Boleh digunakan. Tak kisah tali yang macam mana. Asalkan apa yang kita ada, yang kita boleh kurangkan bajet, tak perlu beli yang macam ni, kita boleh gunakan. Ini antara contoh lah, contoh alatan pengukur dan penanda untuk mengukur kawasan tapak semaian yang kita nak bina tadi. Okey, struktur ini hanya sekadar lakaran contoh lah. Apa pun bergantung kepada kos kita yang ada, keluasan tanah kita yang ada. Kalau di sini contoh yang dia bagi, dia binaan ini menggunakan pipe PVC. Kalau kita ada banyak lebihan kayu terpakai, boleh guna kayu. Kalau ada besi, kita boleh guna besi. Okey, contoh di sini adalah pipe setengah inci sebagai dia punya tiang. Kemudian penyambung dia ni ke bawah ni pipe 1 inci. Kemudian jarak antara tiang yang pertama, kedua dan seterusnya adalah 8 kaki. Sama juga dia punya lebar ni 8 kaki. Ini bumbung ni menggunakan plastik sinar lah, supaya cahaya matahari boleh masuk, boleh diterima oleh anak pokok dengan baik. Kemudian terlindung daripada hujan. Okey, ini adalah sekadar contoh. Okey, kemudian jenis tempat ataupun tapak struktur. Okey, terdapat 2 jenis tapak struktur persekitaran kawal. Okey. Yang pertama, kawasan tanah pamah dan rata. Kebanyakan kawasan struktur persekitaran terkawal dibina di kawasan tanah pamah dan rata. Binaan struktur perlu mengambil kira laluan angin, kemudahan infrastruktur seperti jalan dan mata angin. Okey, bila kita bina tapak ni, struktur tadi, binaan tadi, okey, faktor-faktor angin, laluan angin, jalan dan mata angin ni perlu diambil kira. Kerana kalau kita tak ambil kira benda ni, faktor ini, bila kita bina, angin datang, angin tak boleh melalui kawasan tersebut dengan baik, kemungkinan struktur binaan tapak semaian tadi boleh rosak, roboh, kerana angin. Begitu juga jalan. Kita jalan kaki je boleh masuk, tapi kereta, lori tak boleh masuk pun payah juga untuk menguruskan proses semaian tadi. Okey, seterusnya B, kawasan lereng bukit dan teres. Struktur persekitaran terkawal yang dibina di kawasan berbukit perlu berpandu kepada keadaan topografi. Keadaan topografi.
teres dan tapak perlu dibina dengan baik untuk mendapatkan kestabilan kedudukan binaan yang sama. Bila kita bina di kawasan yang berbukit, ada lebihan cabaran sikit, supaya binaan kita tu tidak roboh. Perlu dibukur, dibina dengan keadaan yang sesuai, dengan keadaan yang stabil. Perlu diambil kira banyak faktor. Binaan seperti ini banyak terdapat di yang pernah kita tengok di Cameron Highland kan. Tengok dia tanam di lereng-lereng bukit, tapi struktur binaan tempat tanaman tu okey saja, tak roboh kan. Sebab dia ada caranya. Okey, itu saja untuk work activity yang pertama, sedia tapak tanaman. Okey, kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.